Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naqulu billahi taufiq. Pada malam ini sebagai ganti kelas Ustaz Asri, hadis dari kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-51, hadis nombor 51. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila 5 amdadin, muttafaqun alaihi. Masih lagi dalam bab al-wudu, kitab at-taharah. Maknanya tinggal 2 hadis lagi dalam bab wudu ni. Ini hadis yang second last. Daripada Anas, katanya radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud. 1 mud maknanya 2 tapak tangan kita ni lah himpun kan, 1 mud. Dan Nabi SAW mandi dengan 1 gantang sampai kepada 5 mud. 1 gantang 4 mud. 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Ya. Jadi maknanya Nabi SAW mandi 4 mud hingga ke 5 mud. Mud, 1 mud, 1 gantang lah. Kalau ditimbang, kata Syekh di sini rahimahullah, timbang air tadi, dia 625 gram. Kalau liter 750 ml, lebih kurang 750 ml. Sebab apa? Boleh dapat sukatan yang macam ni sebab mud Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan secara bersanad sampai ke hari ni. Ya. Di antara orang yang saya kenal, dia ada mud yang bersanad. Ustaz Fadil kemudian dia ada mud tu. Saya dah pegang mud tu, tengok. Ya. Dia mud dia rupa dah macam tu. Ya. Macam tu. Jadi maknanya ditimbanglah mud tadi kan. Kalau sukat lebih kurang 750 ml, 4 mud. Maknanya Nabi berwuduk tadi. 1 mud lah, 1 mud 750 ataupun 625 gram. Jadi kalau mandi wajib, maknanya 4 hingga 5 mud lah. Tapi kita ceritakan kalau kita ni mandi banyak tu memang tak apa ya. Kan? Mandi banyak tu. Kita ni kurang-kurang mau brum kan. Setengah kolah sekali mandi. Baru segar. Tapi nak cerita mandi menghilangkan hadas ni kan. Mandi menghilangkan hadas ni macam tu. Sebab yalah, tempat kita ni kaya dengan air. Ya, kalau tak tahan air pun, hari ni tak ada ayak, petang ni hujan lah. Ya. Tapi kalau ayak tahan, ayak bumbung tu saya gatai belakang. Ya. Gitu. Baik. Jadi apa dia pengajaran daripada hadis ini? Adalah daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Nabi bersikap pertengahan, tidak ghulu, tidak melampau. Ya. Hatta pada perkara yang kita kata banyak, macam air kan. Air ni banyak. Air banyak. Maksudnya tempat Nabi SAW pun di Madinah pun banyak air, bukan tak ada air. Ya, sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Supaya mereka tidak membazir dalam segala perkara. Jadi membazir itu bukan petunjuk Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi adalah menggunakan air secara berhemah. Tidak buka air tinggal macam tu. Terutamanya ketika berwuduk, mentang-mentang air tu free, dia tak bayar, pergi masjid, dia buka pilih tu kan, ikut suka dia ya. Nak ambil wuduk tu air keluar bersembur. Membazir. Kalau ditahan saya ingat boleh 5 baldi ya. 5 anggota wuduk 5 baldi. Muka, tangan, kepala, kaki. Ya. Gitu.
4 anggota wuduk ni 4 baldi. Bazir kan. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini, bab al-wudu. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu al-wudu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang kamu, okay, yang berwuduk lalu dia menyempurnakan wuduknya, fayusbighul wudu'a, dia sempurnakan wuduk dia dekat anggota wuduk yang sepatutnya. Kemudian dia kata selepas dia siap wuduk, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, maka melainkan akan dibuka untuknya ke-8 pintu syurga tadi, dan dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia inginkan. Mana-mana pintu dia nak masuk boleh masuk. Hadis riwayat Muslim, dan dalam At-Tirmizi ditambah pula lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang banyak bertaubat. Tawab, orang yang banyak bertaubat. Dan jadikanlah aku daripada orang yang sentiasa bersuci. Ya. Jadi hadis ni maknanya lafaz tambahan tu walaupun ada sedikit kedhaifan, tapi dia ada syawahid dia yang menyokong dia, maksud sehingga dia naik darjat dia tadi. Ya, darjat pada darjat hasan bi ghairihi. Baik. Antara fiqhu al-hadis, kefahaman daripada hadis ini, yang pertama yang nak cerita tentang kelebihan berwuduk lah. Fadilatu al-wudu. Orang yang sentiasa menjaga wuduk dia dan dia berwuduk tadi kan. Yang mana wuduk tadi akan mendatangkan pahala yang besar lah bagi orang yang berwuduk. Dia kata thawab al-jazil, maknanya balasan besar daripada pahala. Begitu juga menyempurnakan wuduk termasuk maknanya menghasilkan pahala yang besar. Dan hadis juga menjelaskan tentang kelebihan berzikir, membaca zikir yang mulia ini. Zikir pada zikir selesai wuduk, dan ia merupakan sebab untuk mendapat kebahagiaan yang abadi lah. Kebahagiaan yang abadi iaitu dalam syurga. Maknanya baca zikir ni, Allahumma la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah sampai habis tadi, kan, sampai habis doa tu, maka dia akan menyebabkan pintu-pintu syurga tadi dibuka untuk orang yang bacanya, dan dia boleh masuk pada pintu yang dia sukai. Dan ia adalah sunat ialah dengan ijma' ulama, maknanya bacaan zikir ataupun doa selepas wuduk tadi adalah sunat lah. Dan begitu juga disunatkan kita membacanya selepas kita mandi wajib ataupun kita bertayamum. Selepas kita bertayamum atau selepas kita mandi wajib ke, mandi nak pergi solat Jumaat ke, kan? Lepas tu kita dianjurkan baca ni lah. Begitu. Kenapa? Kerana perbuatan mandi wajib atau mandi untuk solat Jumaat ataupun bertayamum itu adalah perbuatan bersuci. Ya, maka disunatkan, dianjurkan padanya kita membaca doa ataupun zikir inilah. Jadi dia juga merupakan sebab yang terkuat lah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga, menyempurnakan wuduk dan membaca zikir ini selepasnya. Hadis juga menjelaskan tentang pensabitan, maksudnya hari kebangkitan, maksudnya penetapan tentang pasti berlakunya hari kebangkitan dan balasan selepas kematian, iaitu balasan syurga untuk orang yang berwuduk dan dipurnakan wuduknya serta baca zikir selepas wuduk. Dan hadis juga mengisbatkan atau menetapkan bahawa syurga ini ada 8 pintu. Syurga ada 8 pintu dan pilihan diberi kepada orang yang melakukan sebab-sebab untuk masuk ke mana-mana pintu. Contoh sebab tadi lah adalah berwuduk dan baca zikir tadi. Yang mana orang tadi dia
suci pada zahirnya dan suci pada batinnya. Jadi maksud dibuka ke-8 pintu syurga ni apa maksud dia? Kita nak tafsir macam mana? Maksud dibuka untuknya ke-8 pintu syurga. Adakah dibuka sekarang untuk kita ataupun dibuka untuk akhirat nanti ke? Macam mana penjelasannya? Baik, kata Syekh rahimahullah, yang pertamanya tafsiran dia iaitu dipermudahkan untuk kita sampai ataupun dipermudahkan kita untuk melakukan segala jalan kebaikan yang boleh menyampaikan kita kepada pintu-pintu tersebut, dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuk kita sebab-sebab bagi amalan soleh, yang mana amalan-amalan soleh itu akan menyampaikan kita kepada pintu-pintu tersebut. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad pada jalan kami, bersungguh-sungguh beramal soleh pada jalan kami, kan? Maksud jahadu ni bukan jihad perang sajalah, kan? Bersungguh-sungguh dalam melakukan segala perkara ibadah di kalangan di jalan kami, lanahdiyannahum, nescaya kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ini jalan-jalan yang boleh menyampaikan kepada syurga ataupun pintu-pintu syurga tersebut. Itu yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, kata Syekh rahimahullah, boleh diihtimalkan, boleh dipertanggungkan makna dibuka untuknya 8 pintu syurga itu dia, bahawa futihat, makna futihat fi'il madhi mabni lil majhul. Kalau terjemah dalam bahasa kita, fi'lul madhi ini perbuatan ataupun zaman telah berlalu. Tapi di sini bukan maksud zaman telah berlalu, bukan maksud sekarang, ataupun bukan maksud telah lepas, tapi di sini menunjukkan makna at-tahqiq. Benda itu pasti akan berlaku. Ini uslub balaghah bahasa Arab. Dia tunjuk perbuatan tu, perkataan tu makna telah lepas, tapi berlakunya akan datang. Akan datang dengan makna pasti. Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 1, kata Allah, "Ata amrullahi fala tasta'jiluhu." Telah datanglah perintah Allah, iaitu pada azab Allah Taala. Maka janganlah kamu minta segera. Maknanya telah datang azab Allah, maka jangan kamu minta segera. Maksud dia apa? Telah datang ni pasti akan datang, pasti akan berlaku. Kalau ikut grammar dia, ata fi'lul madhi, perkataan past tense. Ya, makna dah lepas. Tapi di sini bukan maksud mana telah lepas, maknanya pasti akan berlaku. Itu gaya bahasa Arab. Dia punya grammar dia dan balaghah dia macam tu. Jadi kesesuaian di sini letakkan hadis, hadis tentang zikir selepas wuduk ni kan, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala letakkan di bab yang terakhir ni. Hadis yang terakhir dalam bab wuduk ni. Kan, bab doa ni maknanya, kan, sebagai isyarat bahawa apabila kita dah lakukan penyucian yang zahir, basuh anggota badan, maka bersama dengannya kita lakukan penyucian yang batin. Kan, penyucian batin maksudnya dengan keikhlasan tadi. Ya, dengan akidah yang sempurna, tauhid. Kita sudahi, maksudnya kita sertakan penyucian zahir dengan penyucian batin. Apa dia penyucian batin? Iaitu dengan penafian bagi kesyirikan, dengan mentauhidkan Allah dengan akidah at-tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah ni maknanya ini kalimah at-tayyibah yang Allah sebut tentang kalimah at-tayyibah ni, perkataan yang baik ni dalam surah Ibrahim ayat 24 kalau kita baca, kan? Allah kata, "Mathalu kalimatin tayyibatin kamathali syajaratin tayyibah." Kan? Maknanya perkataan yang baik seperti pokok yang baik. Dan pokok yang baik diumpamakan sebagai orang beriman. Orang beriman yang dia menyebut kalimah al-ikhlas, itu kalimah at-tauhid. Jadi maknanya dalam diri kita yang batin tadi ada tauhid bagi Allah Taala,
iaitu kita menafikan segala bentuk kesyirikan bagi Allah, menafikan segala bentuk ibadah, ya kan, kepada selain Allah, dan kita hanya menetapkan menetapkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah dengan sebenarnya. Ya. Jadi maknanya dalam la ilaha illallah tu dia ada rukun ya. Apa dia rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah nafi dan isbat, dua ya. Rukun dia nafi, mesti nafi, kemudian isbat. Jadi maknanya Allah Ta'ala buat, ni uslub bahasa Arab macam tu. Maknanya dia nafi dulu baru isbat, itu menunjukkan kekuatan makna kalimah tadi kan. Nafi segala bentuk sembahan. Semuanya tak layak disembah, semua tak layak disembah, nafi semua. Hanya sabit satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga la ilaha illallah ni ada syarat-syarat. Syarat-syarat penyebutan la ilaha illallah. Apabila kita sebut la ilaha illallah ni maknanya kita telah adakah kita telah melaksanakan syarat-syarat dia. Macam syarat sah solat lah. Nak solat kita kena ambil uduk dulu. Kan? Nak solat kita kena tutup aurat. Nak solat kita kena menghadap kiblat. Ya, syarat-syarat sah solat. Nak solat kena masuk waktu. Begitu juga apabila seseorang hamba menyebut la ilaha illallah, kena cukup syarat dia, baru dia jadi Muslim, baru dia jadi orang Islam. Kalau takat sebut la ilaha illallah ni kan, Acong ke Ramasami ke, boleh sebut la ilaha illallah. Tambah pula dia duduk dalam masyarakat Melayu pula, hari-hari dia dengar azan. Dia azan fasih pada kita lagi. Silap suara dia lebih sedap pada kita. Ya? Pernah tengok tak orang putih, orang kulit hitam, maksud dia fasih bahasa Arab. Padahal dia bukan Muslim pun. Bahasa Arab fasih. Ya? Kalau orang Islam yang lahir dalam kalangan kaum muslimin tadi, ataupun mak bapak dia Muslim, dan tak apa kita nak kisah kan. Maknanya orang musyrikin Arab tu pun mereka orang Arab juga. Hatta sekarang kita katakan Arab Kristian kan, Arab Kristian ramai Arab Kristian. Begitu. Dia pun boleh sebut la ilaha illallah. Kan? Saya pun sebut la ilaha illallah. Tapi adakah valid ataupun sah la ilaha illallah dia? Tak. Kena tengok syarat dia. Apa dia syarat dia? Ilmu. Mesti ada ilmu tentang la ilaha illallah tadi. Kalau dia tak faham makna la ilaha illallah tu apa dia kan? Dia sebut la ilaha illallah, dia pun tak tahu makna apa. Ni saya pernah tengok. Kan? Tokeh hardware Cina. Kan? Dia cakap betul benda tu. Dia sebut la ilaha illallah tapi dia bukan Muslim, kampung lah. Dia sebut insya-Allah la ilaha illallah sebab dia duduk tengah komuniti orang Islam. Benda ni biasa bagi dia. Hari-hari minum kopi 4 lebih. Dengan 4 lebih kan. Minum boleh sebut la ilaha illallah tadi. Cuma dia tak balut sorban atas kepala dia. Begitu. Jadi pertamanya mesti ilmu lah. Ni cerita tentang lah, sedikit masuk. Semuanya malam ni sebenarnya pelajaran akidah pun. Kan? Ilmu. Kita mengetahui tuntutan la ilaha illallah. Kan? Iaitu kena nafikan segala bentuk sembahan selain daripada Allah Ta'ala, isbat hanya Allah. Kemudian mesti yakin. Syarat yang kedua, bila sebut la ilaha illallah tu dia tak yakin. Betul ke tiada Tuhan selain Allah ni kau? Betul ke? Dia tak yakin. Dia tak Muslim lagi. Kan? Kemudian mesti dia jujur. Sebut la ilaha illallah tu dia bukan dia kena paksa. Mesti ikhlas. Yang keempatnya, yang kelimanya mesti inqiyad, mesti patuh pada tuntutan la ilaha illallah tadi. Ya? Kemudian al-qabul, mesti menerima tuntutan tadi. Kemudian mesti cinta. Sebut la ilaha illallah tadi mesti ada kecintaan padanya. Ya? Yang ketujuh, yang kelapannya apa dia? Kufur dengan apa yang disembah dengan selain Allah Ta'ala. Itu syarat la ilaha illallah. Mana kita tak perlu nak hafal pun. Cumanya kita tahu. Kan? Kita tahu benda-benda tu kan. Bila orang tanya kita boleh jawab. Tapi kita tak hafal. Tak salah apa. Ya? Hafal lagi baik. Ya? Syarat-syarat la ilaha illallah tadi. Rukun la ilaha illallah. Kemudian, jadi maknanya apa dia kalimah tauhid tadi, dan juga penyaksian bahawa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penyaksian bahawa Muhammad itu Rasulullah. Ini maknanya tak lengkap. Yang pertama kecuali bersamanya dengan yang
kecuali bersama dengannya yang kedua, iaitu syahadah Muhammad Rasulullah, yang mana dalam rukunnya apa dia? At-tasdiq dan al-qabul. Ya, tasdiq membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi SAW, membenarkan. Kemudian mentaatinya pada apa yang dia suruh, meninggalkan apa yang dia larang, dan juga menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak memadai yang pertama tanpa yang kedua. Mesti keduanya itu seiring. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penyucian. Ini maksud dia penyucian batin daripada segala bentuk kesyirikan. Setelah kita berwuduk tadi kan. Maksud sebab tu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis yang terakhir dalam bab ni. Cuci zahir, cuci batin. Dengan wuduk tadi kan. Kemudian dengan kalimah doa selepas wuduk. Doa tauhid. Zikir tauhid. Selepas kita berwuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah belakang tu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kan komplit. Dapat akan dibuka akan untuk dia tadi segala kebaikan. Maknanya semua pintu syurga tadi dibuka untuk dia dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia kehendaki. Begitu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini ada faedah tambahan lah. Ada faedah tambahan. Yang mana ada sebahagian orang kita dengar dia baca setiap kali dia basuh anggota wuduk tu dia ada baca doa yang tertentu. Zikir yang tertentu. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, semua hadis ni, hadis yang berkaitan yang menyebut tentang doa-doa ataupun zikir-zikir di setiap anggota wuduk ni, yang biasa dibaca oleh orang awam ni adalah bid'ah la asla lahu. Bid'atun la asla lahu. Syiah macam ni Syiah. Pernah tengok tak Syiah dia berwuduk? Cuba tengok. Tak saya tengok tak apa. Buang masa. Kalau faham bahasa Arab boleh lah. Confirm tak faham pun. Faham sikit je kan. Dia Syiah tadi dia apa nama, ada seorang tu. Nama apa? Apa nama? Habib. Apa tu mana Syiah tadi? Nama seorang Syiah. Lupa dah nama dia. Kan? Dia ambil wuduk. Mula-mula dia baca zikir dia. Basuh tangan kan, setiap anggota dia basuh dia ada zikir-zikir yang dia baca. Kalau dalam mana kita ni kan hadis la aslalahu lah kata Ibn Qayyim, dan dia adalah hadis-hadisnya adalah palsu, mukhtalaqah, makdzubah, hadis palsu. Ada kawan-kawan, kalau ada kawan-kawan kita yang duk baca zikir setiap anggota wuduk tu kan, penat tu, teruk dia nak hafal tu. Kan? Dia beramal tu kan. Itu mau pergi 15 minit siap wuduk. Sebab setiap wuduk, setiap anggota nak baca zikirnya. Padahal dia adalah bid'ah. Hadis dia palsu. Nabi SAW tak pernah baca pun. Dan Nabi tak pernah mengajarkan kepada umatnya pun. Tak pernah sabit pun. Ketika berwuduk, bacaan di awalnya melainkan bismillah saja. Kan? Yang sabitnya hanya bismillah saja. Dan doa yang akhir wuduk ni. Doa akhir. Bismillah dengan mula dan akhirnya adalah zikir yang dibaca tadi. Itu saja yang dinakalkan kan daripada para sahabat, tabi'in dan para imam kita lah seterusnya. Begitu juga kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, doa-doa di tengah-tengah wuduk ni tak ada asal pun. Okay? Dan Al-Mutaqaddimun tak pernah menyebut tentangnya. Yang ni ulama-ulama generasi awal tak pernah buat pun doa setiap anggota wuduk tadi. Itu cerita dia. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata al-wudu'u ibadah kas-salah was-sawm. Wuduk ni adalah ibadat seperti solat dan puasa. Kan? Dan tidak diketahui cara berwuduk itu melainkan daripada syariat. Syari' sebenarnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap perkara yang tidak diketahui melainkan dengan syariat, maka dia adalah ibadah lah. Itu cerita dia. Kemudian disebut di sini tentang kataan tawab.
Semuanya huraian je lah. Ya. Disebut syarat-syarat taubat. Tak apalah. Kemudian babul mashi ala al-khufain. Habislah bab al-wudu. Bab wudu habislah. Masuk pula cerita menyapu di atas dua khuf. Masih lagi dalam mananya lingkungan at-taharah lah. Lingkungan at-taharah. Gitu. Al-mashu ala al-khufain. Al-mashu maksudnya menyapu. Imrarul yadi 'ala syai'i, melalukan tangan di atas sesuatu. Lalukan tangan. Itu mana sapu. Ya, lalukan tangan di atas sesuatu. Itu dari sudut bahasa lah, sapu tadi atas khuf. Dari sudut syarak pula maksudnya mengenakan air di tangan tadi yang basah. Kan kita basahkan tangan kita. Ya. Maknanya kita letakkan di atas, kita lalukan di atas sesuatu lah. Lihailin makhsus, di atas sesuatu yang, di atas suatu lapisan yang tertentu, fi zamanin makhsus, pada masa yang tertentu. Itu makna dari sudut syariat lah. Makna masah, sapu. Dan makna khuf pula, khuf, iaitu yang dipakai lah di kaki. Dinamakan khuf itu khuf kenapa? Kerana dia ringan. Kerana ringan khuf tadi. Dibuat daripada kulit. Sarung kaki dia macam sarung kaki ya. Yang kita pakai, tengok kan boleh tarik ada zip tu. Kalau kita sekarang ni maksudnya ada zip lah. Dulu lain lah, sekarang kita ada zip. Dulu mungkin ada tali yang diikat kan, yang dibuat daripada kulit begitu. Itu dari sudut bahasa khuf tadi. Namakan khuf itu sebagai khuf, dia ambil perkataan ringan, khafif. Kan? Ringan. Kerana dia tu ringan. Dan daripada sudut syarak pula makna khuf ni apa? Khuf as-satir lil qadamaini ila al-ka'bain fa akthar. Sesuatu yang menutup kaki kita sampai buku lali ke atas. Min jildin wa ghairihi, daripada kulit dan lainnya. Kulit ke plastik ke tak kisah. Okay? Dan disebutkan khuf menyapu dengan menyapu di atas khuf ini selepas al-wudu, selepas wudu lah. Ya. Sebab dia ni menggantikan basuhan di bawah kaki lah. Menggantikan basuhan atas sampai bawah kaki kan. Khuf ni atas ya. Kaki tak sapu. Habis sapu di atas saja. Ini makna al-khuf di sudut syarak. Baik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tentang hadis khuf ni. Dia kata aku tak ada masalah langsung dengan hadis ni. Ya kan? Maknanya ada 40 hadis daripada Nabi SAW. Hadis mutawatir. Ya kan? Kata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, dia kata tak ada khilaf, tak ada satu pun khilaf di kalangan para sahabat tentang harusnya menyapu di atas khuf. Hadis mutawatir. Hadis yang banyak sangat orang meriwayatkannya. Tak boleh nak kira. Maksudnya hadis ni memang orang tak boleh nak bohong lah. Begitu. Disebut oleh Ibn al-Munzir tentang ijma'. Dia kata ijma' mengharuskan sapu di atas khuf, dan ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dia adalah harus ketika kita musafir dan ketika tak musafir. Sekarang nak pakai khuf pun boleh juga, tak ada masalah. Ya. Dari sudut kita kata, dari sudut nak berwuduk nantilah. Cerita dia insya-Allah lepas ni. Untuk kaum lelaki dan wanita. Sebagai apa? Sebagai kemudahan bagi orang Islam. Terutamanya di tempat-tempat yang sejuk. Sejuk kan, sampai nak basuh kaki tak boleh ni. Kan? Jadi itu keringanan yang Allah Taala beri kepada kita lah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kita wuduk sekali komplit, maka kita pakai khuf. Sekali lagi terkentut ke, kan? Buang air kecil ke, buang air besar ke, ambil wuduk semula. Sampai kat kaki tak payah basuh dah. Sapu atas khuf. Kalau kita musafir 3 hari 3 malam. Tak musafir sehari semalam. Bukan 24 jam. Jangan faham sehari semalam tu 24 jam. Sehari ada matahari, hari siang ada matahari, malam tak ada matahari. Kita dah pakai pukul 7 dah. Matahari dekat nak tenggelam dah. Dia kira sehari lah. Subuh esok habis ya. Kan? Tu dia sehari semalam. Dan kalau musafir 3 hari 3 malam.
Tak payah kita nak tanggal khuf 3 hari 3 malam. Kalau kita tak tanggal kan. Tak tahulah 3 hari 3 malam tak buang token dia jadi apa. Tapi kalau orang tempat musim sejuk mungkin kan. Sejuk yang amat sangat ni. 2 minggu tak mandi pun tak apa. Ada kawan-kawan yang tak mandi 2 minggu. Tak boleh, sejuk. Ayak nak ambil wuduk pun tak boleh, beku ayak tu. Jadi tayamum. Maksud dia bukan masalah ayak beku tak beku, tapi masalah dia tak boleh kena ayak. Kena ayak dia boleh pingsan. Kan? Krem habis anggota badan dia. Kita tak pernah rasa benda tu. Kan? Datuk tahu tapi Datuk tahu kan. Kan? Cucuk macam kena orang cucuk dengan jarum peniti tu. Ujung jari ni. Serupa dengan cucuk dengan jarum peniti, cucuk dengan jarum ni. Sakit yang amat ni. Ya Allah. Kalau kita tak biasa first time kena kan. Mulut ni tak boleh nak senyum. Senyum kan koyak mulut berdarah. Kan? Nak kena pakai lipstick masuk sini apa? Bagi apa? Bagi berminyak. Din tahu Din. Din duduk tempat orang putih. Kan? Sejuk, sakit. Krem. Ambil sembahyang macam mana? Pakai seorang tangan bersejuk ni. Seorang tangan kulit. Kan? Telinga ni saudara kata. Pegang tak rasa apa. Dia kebas. Tempat kita mana ada macam tu. Kan? Lepas kata turun salji kat mana? Kelantan kat mana lah? Ada tak? Tak ada pun. Itu sudah ada. Ya? Jadi kalau itulah, kalau nak tengok salji kena pergi tempat-tempat yang ada salji itulah. Tapi sejuk. Tak tahu aku dia naik gunung Kinabalu macam mana Din? Sejuk kan? Tapi tak sejuk sangat pun. Ini bawah 0 darjah ni kan. Macam orang di Syria di mana tu kan. Mati kesejukan. Mati. Tak tahan. Baik. Ini kata-kata ulama tentang hadis khuf, hadis mutawatir. Banyak sangat yang meriwayatkannya pada setiap generasi. Setiap generasi banyak orang meriwayatkan. Sampailah kepada penulis penyusun kitab-kitab hadis ni. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawadda'a. Lalu baginda berwuduk. Ni bila ni? Dalam keadaan Nabi bermusafir. Nabi sallallahu berwuduk. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku pun turun untuk tanggalkan khufnya. Sahabat tadi kan. Berkhidmat kepada Nabi SAW macam tu. Dia tengok Nabi wuduk, dia pun nak ambil fadilat tu, nak khidmat dengan Nabi, nak pahala. Kan? Berkhidmat kepada Nabi SAW dapat pahala. Kan? Jadi, maknanya dia nak tanggalkan khuf Nabi SAW. Faqala, maka kata Nabi SAW, da'huma. Biarkan kedua-duanya. Ini biarkan kedua-duanya di kaki aku. Jangan tanggalkan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena sesungguhnya aku ketika aku pakai dua khuf ni, aku dalam keadaan suci daripada hadas. Ketika aku pakai khuf ni, aku dah suci daripada hadas. Lepas tu Nabi SAW batal wuduk dia. Ya? Batal wuduk. Batal wuduk tak kisahlah dengan buah air ke apa ke, kentut ke apa kan. Nabi SAW bashar manusia. Tapi pelik ada ustaz berceramah kata Abu Hanifah 40 tahun. Wuduk, solat dengan satu wuduk. Dah tengok YouTube? Ustaz belah mana? Belah selatan kan? Negeri Sembilan ke mana ke? Dia ceramah lah YouTube kan? Dia kata Imam Abu Hanifah ke siapa dia? Imam Ghazali ya? Asal dia Imam Abu Hanifah. Dia berwuduk, dia maknanya solat selama 40 tahun satu wuduk saja. Subhanallahil azim. Mana tak kentut? Tak berak kencing. Kan? Apa mitos macam tu pun boleh orang percaya. Dalam YouTube kalau Google sekarang pun dapat kot. Tak tahu kot dia pun delete dah. Kan? Orang percaya. Ni cerita-cerita macam ni kan. 40 tahun. Maknanya wali sungguh ha. Kalau Nabi SAW lah. Nabi ni kan ada qada hajat. Bashar manusia. Innama ana bashar.
Asalnya aku ni manusia. Macam tu. Baik. Jadi Nabi SAW famasaha alaihima, lalu Nabi SAW pun menyapu ke atas keduanya. Macam mana detail dia? Detail dia Nabi SAW ambil wuduk balik lah. Ambil wuduk, basuh tangan, basuh semua, berkumur, istinsyak, kan? Basuh muka, tangan sampai ke siku, menyapu air ke kepala, kan? Sampai kaki Nabi tak basuh. Hanya basahkan, disapukan di atas kaki dia yang di atas khuf dia tadi, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Sapu ya. Sekali sapu ya, bukan 3 kali. Sekali saja. Ya. Sekali, gitu. Sekali. Di atas khuf dia tadi. Basahkan tangan dia, sapu di atas khuf dia. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Adapun hadis diriwayatkan oleh imam yang 4 kecuali An-Nasa'i, ya. Disebut bahawa Nabi SAW menyapu di atas khuf dan di bawahnya. Wa fi isnadihi dha'fun, dan pada sanadnya ada kelemahan. Sanadnya dhaif. Jadi maknanya yang sahihnya hanya Nabi SAW sapu di atas, tidak menyapu di bawah khuf. Kalau ikut akal, bawah lah kena sapu. Pasal bawah ni pijak macam-macam. Kan? Tapi ikut nas, tak ikut akal. Nas didahulukan daripada akal. Ini berbeza dengan ahlul kalam. Ahlul kalam falsafah ni maknanya akal duduk depan, Quran duduk belakang. Quran ni ikut. Kemana akal nak pergi, Quran dan hadis kena ikut. Dia berkata. Sebab apa? Sebab akal datang dulu sebelum Quran. Sebelum Quran turun, akal dah ada arah. Ini hujah mereka. Kan? Jadi maknanya, kan? Jadi akal ni maknanya duduk nombor 2, nas nombor 1. Kalau ikut akal, tapak kaki ni pijak macam-macam. Pasal apa Nabi sapu ke atas? Nabi tak sapu ke bawah. Pasal kita tak ikut akal lah, kita ikut nas. Ikut Al-Quran dan hadis tadi. Apakah dia pengajaran daripada hadis ini? Hadis ini merupakan satu dalil lah daripada dalil-dalil yang banyak sangat cerita tentang harus menyapu di atas khuf tadi. Dan menyapu di atas khuf tadi lebih afdal daripada membasuhnya. Saya pasal meraihkan bagi asal syariat. Asal syariat ni ketika pakai khuf, bila dalam keadaan khuf, maka Nabi SAW sapu, Nabi tak basuh. Sebab Nabi SAW ni kalau diberi pilihan, maka Nabi akan pilih yang terbaik. Nabi akan pilih yang terbaik untuk dia dan untuk umat dia. Dan paling ringan untuk umatnya. Maka yang afdalnya adalah menyapu. Tak payah nak tanggal. Tak payah. Kalau dah berwuduk dalam keadaan tadi kan kita dah wuduk, lepas tu kita pakai kedua-dua stocking kita. Macam tu. Sampai wuduk tadi hanya basah sapu. Lalukan saja. Basahkan tangan, sapu di atas stocking tadi. Ataupun Haji naik motor. Motor besar kan, pakai kasut boot sampai kat bawah lutut ni kan, ataupun setengah lutut, nak sembahyang lagi. Tapi masuk surah NR dia pun tak bagi lah. Masuk dengan kasut boot lagi, semua pakai tengok kita atas bawah. Dia kata ini alien mana masuk ni kan. Jadi kalau kita nak sembahyang, malas nak masuk surah, sembahyang kat atas tu kan. Jadi ambil wuduk sama, kaki tak basuh. Tak basuh lagi, dah duduk dah kat rumah tadi. Nak pergi mana? Tahu nak sarapan dekat Tanjung Malim ke mana ke? Dia mana kan? Naik KTM, bau kan. Dia kasut bot tinggi. Jadi ambil wuduk tu. Jadi mana sapu je lah. Sampai dah selesai wuduk kita kan. Jadi sampai kat kasut, sapu kasut. Sembahyang. Orang buka tengok ni, dia pun ni mazhab apa pula tu dia. Kan? Mazhab apa ni? Mazhab Rasulullah lah ni. Hadis ni. Kan? Itulah cerita dia. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia memusuhi apa yang mereka tak tahu. Dia tak belajar, dia tak tahu. Dia kata orang sesat. Pasal dia orang sesat. Pasal dia tak mau ngaji. Dia tengok orang buat pelik pada dia, sesat. Pelik pada dia, sesat. Kan? Dia tanya tak mau. Pergi duduk tembak. Tembak kau jauh lah tu kan. Tembak kau dekat. Tembak kau jauh. Ni dia pun ni mazhab pun ni. Kan? Pelik dah. Satu semayang boleh pakai kasut. Kan?
kasut ni pijak macam-macam. Tek anjing lah apalah dia kata. Mayang macam tu lah. Pok ni sesat ni. Ajaran apa? Google tengok. Oh, Wahabi. Google dapat BI lah buat dia. Tu lah dapat. Kita ni kalau nak cari orang tu sesat, memang kita dapat orang tu sesat lah. Kan? Kalau nak cari orang tu baik, kita dapat lah orang tu baik. Jadi orang yang beramal dengan sunnah dengan hadis ni, kata buat ni buat Wahabi ke apa. Kan? Hadis ikut kepala sendiri, macam-macam lah, macam-macam. Gitu. Jadi, kita ni buat apa yang kita belajar, apa yang kita tahu. Orang tak tahu, dia jadi musuh pada yang dia tak tahu. Kan? An-nasu a'da'u ma jahilu, manusia memusuhi apa yang dia tidak tahu. Bukan hadis lah, ini bukan hadis. Ini biasalah kata-kata orang Arab macam tu lah. Betul kan? Betul lah. Kalau dia tak tahu sesuatu, tengok orang buat pelik pada dia. Terutamanya lambat agama, dia akan kata orang tu sesat lah. Kan? Melainkan dia dah belajar, dia kata memang ada hadis ni kan. Sebab sapu di atas khuf, sapu di atas token, atas kasut boot ke apa ke. Kan? Tak masalah apa. Syarat kita pakai tu, kita dah siap duduk dah. Kan? Bila dah pakai siap, pakai terkentut. Tak ada masalah apa. Sat lagi ambil wuduk lagi. Macam biasa, sampai kaki sapu kan. Tak kasut tadi kan. Sebab kita dah pakai sebelum kita kentut. Tapi kalau kentut separuh, pakai sebelah, kentut, tak boleh lah. Kan? Pakai sebelah kentut. Kan? Tak jadi lah. Dia kena siap masuk dulu kan. Baru kentut. Batal wuduk. Contoh kan. Gitulah. Kemudian pengajaran daripada hadis adalah syarat sempurna Allah wuduk. Syarat sempurna taharah wuduk tadi untuk memakai khuf. Itulah macam dia sebut je, kalau dia basuh sebelah kan. Kemudian mana dia apa nama? Masuk lagi sebelah sebelum dia ambil wuduk ni cerita dia ambil wuduk. Ambil wuduk sampai ke kaki, basuh sebelah kaki dia pakai khuf. Lepas tu basuh kaki sebelah pakai khuf. Ni tak mau. Tak jadi. Kan? Sebab apa? Sebab Nabi kata fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Kerana sesungguhnya aku pakai kedua-duanya dalam keadaan aku siap dah, komplit dah. Taharah tadi. Bersuci tu, berwuduk dah siap dah. Jadi maknanya kalau sebelah baru basuh kaki bubus pakai, lepas tu basuh kaki pula pakai pula yang kedua ni, tu tak mau. Tu tak jadi. Berdasarkan apa? Faham daripada hadis Nabi kata sungguhnya aku pakai kedua-duanya dalam keadaan aku suci daripada hadas. Dah komplit dah wuduk dia. Begitu cerita dia. Baik. Hadis nak cerita tentang Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, maknanya dia ni walaupun dia ni di antara orang besar dalam kabilah dia lah, kabilah Bani Thaqif, kabilah Thaqif. Ni kira kan orang panggil apa, pemuka kabilah lah, ketua kampung, ketua ampat, apa tak kisahlah. Kan, tapi dia ni maknanya mendahului kaum dia dalam berkhidmat kepada Nabi SAW kan. Maksud dia merendahkan diri tadi kerana dapat fadilat pahala tu. Itu kelebihan sahabat. Ini kelebihan sahabat radhiyallahu anhu. Hadis juga menjelaskan tentang kita, maknanya kita apa, memberi pelajaran kepada orang yang bekerja dengan kita lah, ataupun khadam kita, ataupun pekerja kita. Kita memberi tunjuk ajar kepada dia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan hukum dan kepada sahabat tadi, orang yang di bawah dia. Macam kita lah, guru dengan anak murid, ayah dengan anak. Kita tengok anak kita ni buat kesilapan sikit apa semua, kita tak boleh tu. Tidur macam tu tak boleh tu. Tidur Allah Ta'ala murka tu, tidur macam tu. Tidur macam mana ni? Tidur menerak. Tidur menerak adalah tidur yang dilarang. Ataupun kita kata contohnya kita mengantuk sangat, kita menguap, nganggar mulut kan. Gitu. Jadi maknanya itu juga dilarang. Ataupun kita menguap dalam keadaan kita ni bunyi. Bunyi kan. Jadi maknanya itu dilarang. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata kamu menyebabkan syaitan itu ketawa. Kita buat bagi syaitan ketawa. Menguap kan. Baru puas. Dia kalau menguap tak bunyi biasa dia kadang tak puas kan.
Dia kena bunyi kat dia. Bunyi kha kat belakang tu kan. Makhraj kha tu. Tu kira dia punya dia punya apa? Kan? Kemuncak kepuasan dalam menguap. Dilarang. Jadi kita bagi tunjuk ajar kan kepada pekerja kita ke, kepada kawan kita ke, anak buah kita ke, kan tak kisahlah siapa-siapa pun kan. Sampaikan. Tapi kalau orang atas kita nak boleh juga kalau kita nak beritahu pun. Tapi jangan beritahu depan-depan orang ramai. Malulah dia. Jatuhlah dia punya water face. Kan? Maknanya kita pergi jumpa cerita kat dia kan, ataupun tulis kertas nota kan bagi kat dia kan, hadis sekian-sekian. Ni hadiah buku hadis apa kan. Bagi buku dia tak baca pula. Kan? Begitu. Jadi fikirlah macam mana cara kita nak sampaikan pada dia, sama ada cara terang-terang ataupun simbolik-simbolik ya kan. Begitu. Ini sunnah. Sunnah ni kita tak boleh malu nak contoh orang, tapi tengoklah. Ya kan? Dia ada peringkat dia, step dia macam mana. Ya kan? Yang sunnah yang wajib ataupun sunnah yang sunat. Ada sunnah yang wajib. Ada sunnah yang sunat. Ada sunnah yang tinggal. Sunnah tarkiyah. Tinggal benda tu sunnah. Kan? Tinggal sunnah. Ya. Nabi SAW tak suka pada benda-benda yang makruh. Makruh tanzih ni kan. Nabi tak suka. Nabi tak buat. Kita suka. Kan? Kita suka, maka kita buat. Tak berdosa. Tapi kita nak tinggal, kita suka tapi kita tinggal benda tu. Kerana apa? Kerana memang kita allergic, tak boleh makan. Tak ada pahala. Dia tak panggil ikut sunnah. Pasal apa tak makan? Aku allergic, tak boleh makan benda-benda ni. Sekali lagi dia naik biji-biji penuh belakang. Tapi kalau kita tinggal kerana apa? Kerana Nabi SAW tak suka benda tu. Walaupun kita suka, tak apalah aku ikut Nabi SAW lah. Hari ni, aku nak pahala tak mau makan benda ni. Contohnya petai jerin ke apa. Kan? Esok makan belah. Hari ni nak ikut sunnah. Kan? Hari ni ikut sunnah ambil pahala sikit lah. Tinggal tak makan petai. Kan? Contohnya petai, mungkin petai kalau dia rebus dah tak ada bau dia dah. Tapi kalau maksud dia kalau jenis mentah-mentah ni macam bawang kan. Bawang putih. Kalau kita pergi pepak bawang putih ni kan. Bukan dekat kita yang tak tahan. Orang sebelah pun tak tahan. Kan? Kalau bawang putih macam Ustaz Liahnya bawang putih okey. Itu dia jadi manis sebuah halwa dah. Kan? Tak tahu. Kalau dia ada mari rasa bau hak kita tak. Dia benda yang tak enak dia kan. Kita ni rasa tak enak, orang sebelah tak enak tu. Benda tu Nabi larang, dia jadi haram balik. Dia jadi haram balik. Sebab tu Nabi kita, siapa yang makan, mana hadis tu, siapa yang makan daripada pokok ni, dia pokok bawang putih ni, maka jangan dia menghadiri masjid kami. Jangan main solat dengan kami. Yang sembahyang di rumah. Jangan main sembahyang kami. Tak kira lah. Kita kan derian ke apa sama. Masuklah kot derian. Derian bila makan sedap. Bila dia keluar dia bau orang sebelah tak tahan. Bukan sekadar orang sebelah. Kita pun nak belahak ni kan. Tahan. Nak tahan. Jangan duk pergi belahak tengah sembahyang ni. Sedawa tu kan. Orang sebelah sekali lagi. Fatihah pun kacau. Kan? Jadi mana malaikat pun tak seronok. Derian walaupun dia raja buah, tak kira lah raja buah apa kan. Tapi bila kita nak makan dia keluar bau macam tu. Kan? Begitu juga kan. Mana kalau kita tengok di masjid kan. Sebahagian kawan-kawan kita kan. Dia tak tahan kan. Dia baru lepas makan nasi. Kawan tu bisa rokok. Lepas makan nasi. Ni kalau tak pegang rokok ni mayang langsung tak khusyuk. Dia kena tarik juga 3 kali tarik je. Seteng apa kan. Tarik tu kira habis nafas boleh setengah tu. Lega. Pup. Dia jentik kan. Jentik pasal lubang kek kita. Tu tak tahan. Kan? Kita nak pergi buat baik sembahyang ni sekali lagi. Putih rokok yang masuk dalam paket. Baju pun orang beli pula. Hak baju jenis benang apa tu. Hak kena api dia berlubang. Bukan baju. Semua baju macam tu. Masuk dalam paket ni. Keluar kau tu. Ni cerita macam mana ni. Berapa kali dosa kau tu buat. Kan? Dia berdosa menyebabkan kita berdosa juga. Sekali kita nak sembahyang ni, kita tak jadi masuk sembahyang, kita pergi pijak kaki dia. Kan? Keli. Gaduh. Kan? Dosa menyakiti orang, dosa merosakkan diri dia sendiri. Bertindan-tindan dosa. Padahal nak pergi sembahyang. Cuba tengok, sembahyang Jumaat kan. Dia tengok tu. Stiker tampal kat dinding masjid tu.
kawasan larangan merokok. Dia tak pergi tang tu. Dia duduk tang ni. Nak kata apa? Orang ada tu kawasan tu larangan. Kawasan ni tak apa dia kata. Kan? Jadi begitu. Jadi maknanya kita ni benda-benda yang walaupun kita anggap alah makruh je kan. Jadi tinggallah. Usaha untuk meninggalkannya. Kalau benda tu kita nak alah ni makruh je, makruh. Kita buat benda yang boleh mendatangkan pahala kita sebab masa kita suntuk dah. Masa kita ni suntuk dah. Nak mati tak tahu bila. Kan? Jadi kita hak benda-benda hak tak mendatangkan pahala ni kono ke tepi lah. Kono pergi kot lain. Kita buat benda-benda yang mendatangkan pahala tadi. Supaya kita tak menyakiti orang lain, tak menyakiti diri kita sendirilah. Pertamanya tak menyakiti diri kita dan keduanya tidak menyakiti orang lain. InsyaAllah kita akan dapat pahala. Kalau kita susah sangat, insyaAllah lah step lah. Kan? Tapi bolehlah insyaAllah. Kan? Perkara yang kita anggap walaupun dia makruh, ditinggalkan. InsyaAllah dapat pahala. Sebab kita tu lah macam saya sebut tadi lah. Kita kesuntukan masa. Kita nak kejar pahala banyak-banyak ni kan. Tu insyaAllah. Sebab kalau makruh pun, benda yang kita buat, tak ada pahala. Buat tak ada dosa. Tinggal, dapat pahala. Tapi kita tinggal kerana apa? Kerana nak pahala, baru dapat pahala. Kalau kita tinggal kerana kita tak boleh dah, aku tak boleh lah. Kan? Kalau boleh aku nak agak. Jadi maknanya tak ada pahala lah di situ. Begitu. Tinggal dalam keadaan kita ni nak benda tu, tapi kita tinggal kerana Allah Ta'ala, insyaAllah boleh pahala. Baik. Seterusnya, habislah tu pengajaran hadis ya. Nak contohnya mungkin kita boleh sebut di sini harus kita membantu orang yang nak berwuduk lah, harus membantu orang yang nak berwuduk kan. Contohnya dia nak wuduk, kita ambil air, kita tolong tuangkan. Kan? Boleh lah. Guna kita minta tolong orang untuk tuangkan air untuk kita berwuduk kan. Bukan maknanya menunjukkan kita ni nak sombong ke apa ke, tak lah. Kan? Boleh minta tolong bantuan kawan-kawan kita atau seumpamanya. Habis hadis tu, masuk hadis yang ke-54. Masih lagi dalam bab menyapu khuf tadi. Khuf, bukan khauf ya. Bukan khauf. Khuf. Kalau khauf maknanya takut. Solat khauf. Solat takut. Solat dalam perang. Solat dalam perang. Ketika peperangan. Dia panggil solat khauf, solat takut. Ada cara-cara dia lah solat khauf ni kan. Adapun khuf ni adalah dia tarung kaki tadi. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, kalaulah agama itu menggunakan akal, nescaya menyapu di bawah khuf lebih utama daripada menyapu di atasnya. Dan sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW menyapu di atas khuf. Kan? Atas khuf. Jadi mana khuf ni disapu di atas, bukan di bahagian bawah. Sebab apa? Sebab agama tidak menggunakan akal. Agama ni maknanya dia dah komplit dah, cukup lengkap dah. Jadi Nabi SAW ni dia dah buat lengkap dah kita kan. Kalau kita tokok-tokok tambah maknanya kita ni macam tak yakin ataupun tak redha dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Saya teringat kawan saya cerita ketika dia di Perancis, dia pergi makan restoran. Ya, dia makan restoran. Lepas tu dia minta chili sauce. Minta chili sauce. Din tahu ke Din? Boleh tu tahu kot? Boleh no? Ya. Jadi maknanya bila dia minta chili sauce tu, chef kat dalam tu keluar mai. Dia keluar mai. Dia tanya, tuan, saya masak tak sedap ke? Ini cerita kawan ni. Oh, kawan kat Kirara. Dia cerita.
Tuan, saya masak tak sedap ke? Chef ni kan memang tukang masak, memang hebat no. Itu kita contoh dari sudut masakan. Dia bimbang bahawa kerja dia tu tak komplit, kerja dia tu tak bagus. Sebab dia bekerja di situ. Kalau dia orang komplain masak tak sedap, pergi ke bos. Nanti bos panggil dah. Sebelum aku kena panggil dengan bos, kita tanya dulu, saya masak tak sedap ke? Dia tu sedap. Cuma saya punya ni selera lain sikit lah. Saya suka makan sos. Kan? Suka ada cili sos lah, tambahan. Sampai macam tu. Ini contoh kata, ini contoh dunia. Contoh dunia. Kalau cerita agama macam mana tak tuan? Cerita agama. Allah Ta'ala dah kata, aku dah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah kata hari ni, ketika turun ayat ni, aku dah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Komplit dah, cukup lah. Kan? Allah kata lagi, wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan untuk kamu semua nikmatku. Wa raditu lakum Islam dinan. Dan aku redha Islam tu sebagai agama kamu. Jadi komplit kan? Tiba-tiba ada seorang mari. Kan? Ni kita ni pahala lebih sikit buat ni. Seorang pula mari, ni pahala lebih sikit kita buat ni. Seorang lagi mari, kita pahala lebih sikit. Semua nak pahala lebih, semua tambah-tambah. Macam tadi lah. Kan? Pelanggan dengan chef dekat restoran tadi. Jadi maknanya, kalau Nabi SAW masih hidup, apa perasaan Nabi? Aku dah cerita kat mereka, dia tak mau ikut, dia buat pula benda baru. Tambah pula. Kan? Jadi Allah Ta'ala tadi dah suruh dah macam tu. Kita ikut. Sahabat-sahabat kata macam tu, radhiyallahu anhum. Kan? Kata sahabat, dia kata apa? Ayuhan nas, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Alaikum bi amrikumul atiq. Hai sekalian manusia, hendaklah kamu semua ikut. Janganlah kamu buat tambah. Masuk dalam perkara agama. Kan? Sembahyang, puasa, zakat, haji, apa kan? Jangan tambahlah perkara agama. Cukuplah. Faqad kufitum. Cukuplah untuk kamu. Hendaklah kamu mengikut urusan kamu yang lama, iaitu pada Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Ali radhiyallahu anhu, dia nak beritahu kat kita bahawa agama bukan kita ikut akal, tapi kita ikut dalilnya. Apa dia dalilnya? Apa makna dalil? Sebut dalil apa dia? Dalil ni maknanya sumber lah. Sumber rujukan, referen dia. Al-Quran, As-Sunnah ataupun hadis yang sahih. Kefahamannya adalah kefahaman generasi awal, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang diriwayatkan oleh tabi'in dan seterusnya sampailah kepada kita. Pengajaran daripada hadis, wajib menyapu khuf di atas sahaja. Tak dikira menyapu khuf di bawah, tak dikira lah. Sapu di atas saja. Tepi ke, kiri kanan ke, tak. Atas saja. Begitu. Bawah pun tidak. Kemudian hal lain saya dah sebut tadi, pengajaran dia. Dan hadis menyebut bahawa akal yang sempurna, akal yang sejahtera, kan, adalah muafakat dengan nakal yang sahih, iaitu akal yang sejahtera dia ni ngam dengan Al-Quran dan ngam dengan hadis. Dia tak akan bercanggah. Kalau Quran bercanggah dengan akal tak tepi lah. Kan? Akal tak tepi. Macam sapu tadi lah, khuf tadi kan. Akal kata sapu di bawah lah paling baik, sebab bawah ni pijak macam-macam. Yang atas ni bukan pijak apa pun. Ya? Itu. Kemudian wajib kita maknanya menyerah ataupun menerima segala perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana inilah dia panggil
matlamat ibadat kita. Matlamat kita, ibadat kita adalah untuk mentaati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sana ada orang yang sebut tentang hikmah sapu di atas khuf. Kata Syekh di sini, barangkali dia kata Syekh, kata wallahu alam, barangkali hikmah disuruh kita sapu di atas khuf ni sapu saja. Kerana bila kita basuh khuf tadi akan rosak lah. Khuf tadi boleh jadi rosak. Maknanya tak tahan lama. Itu di antara hikmah je lah. Itu antara hikmah yang dapat ditilik lah. Kan? Apapun kalau tak ada hikmah pun maknanya kita tetap mengikutinya kerana ia adalah syariat kita yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikitlah tentang khilaf ulama lah. Khilaf ulama maksudnya perselisihan di antara ulama. Kata Syekh di sini rahimahullah, ulama berselisih pendapat tentang menyapu. Ya kan? Semua yang di atas ni ataupun atas saja. Ya kan? Ada khilaf. Adakah sapu sini saja ataupun sapu sini? Khuf tadi. Ada atau begini? Khilaf. Yang rajihnya, ya kan? Dia kata sini adalah anal masha yakunu ala aktsarihi. Maksudnya itu dah. Yang terbanyaknya. Di tangan kita ni kan? Betul lah. Yang terbanyaknya. Kemudian dia kata di sini, adakah menyapu khuf ini serentak begitu ataupun sebelah-sebelah macam telinga? Kan? Telinga ni kalau cara dalam hadis ni kita berwuduk macam tu kan? Sampai kepala macam tu, kemudian kita buat macam tu, kemudian serentak telinga sebab telinga daripada kepala, kata Nabi SAW. Ataupun kita nak menyapu sebelah-sebelah. Yang rajahnya kata Syekh ni adalah kita mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Itu dia, khilaf sikit. Dan semuanya sepakat ya, wa ajma'u, dan semua ulama bersepakat bahawa menyapu itu hanya sekali saja di atas khuf tadi. Tidak disunnahkan untuk mengulangi sapuan tadi sebanyak 3 kali. Kemudian hadis yang seterusnya, ya, wa Safwan bin Asal radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran. Adalah Nabi SAW menyuruh kami apabila kami bermusafir. Nabi suruh, alla nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Bahawa kami tidak menanggalkan khuf kami 3 hari 3 malam. Kecuali ketika kami berjunub. Kalau tak berjunub, batal wuduk biasa saja, maka memadai di wuduk semula, kemudian sampai di kaki tak payah basuh, hanya sapu. Akan tetapi, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi kalau buang air besar, buang air kecil, tidur, itu tak berhajat kepada ditanggalkan khuf tadi. Untuk orang musafir selama 3 hari 3 malam. Dan maksud 3 hari 3 malam tu maknanya bukan 24 jam ya. Bukan 24 jam. Itu cerita dia. Baik. Kita rasa dekat ni saja. Kalau ada soalan apa? Mungkin saya baca sikit tentang pengajaran daripada hadis ini. Perintah tadi bukan perintah wajib. Kan? Perintah tadi Nabi perintahkan kami bukan makna perintah wajib. Maknanya perintah irsyad saja. Kan? Tunjuk saja. Kalau nak tak pakai khuf tak ada masalah apa. Begitu. Tapi kalau nak pakai khuf, kan, kalau tak nak tanggal, 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Ataupun ketika dia berjunub. Dia berjunub berhadas besar, maka dia kena tanggal lah khuf tu, dia nak mandi wajib. Kalau kita tidak musafir, macam kita di sini, di rumah kita apa-apa, dia tak kisahlah. Tak musafir, sehari semalam je lah. Kemudian, dah tadi, kebanyakan saya dah sebut tadi. Habis kot? InsyaAllah tak ada apa dah. Cuma belakang ni khilaf ya. Tak apalah, khilaf sikit saya baca. Khilaf. Kalau ikut Imam Ahmad ya, tentang menyapu stokin. Tok tanya tadi. Sapu stokin. Jadi Imam Ahmad kata haruslah. Harus menyapu di atas jawrabain.
Jawazu mashi alal jawrabaini, harus menyapu di atas dua stokin. Yang mana dia tu dikiaskan dengan apa nama khuf tadi lah. Khuf tadi. Cumanya dia tak dibuat daripada kulit. Khuf tu daripada kain biasa aja. Kata Ibnul Munzir rahimahullah, diriwayatkan bahawa harus menyapu di atas stokin daripada 9 orang sahabat. Mana sahabat? Stokin ni kain yang digunakan untuk membalut kaki lah. Ya? Menutup kaki. Dan mereka sebenarnya Ali, Ammar, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, dan Al-Bara bin Azib wa Bilal bin Ribah wa bin Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum. Diriwayatkan daripada mereka semua ni sahabat-sahabat harus menyapu di atas jawrabain, yakni di atas tokin. Nah gitu. Di sana ada hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Nabi SAW menyapu di atas jawrabain, di atas tokin, wa na'lain dan kasut. Stokin dan kasut. Jadi syarat mana dia menutupi buku lali kita lah. Kan, menutupi buku lali tadi. Gitu. Itulah dia maknanya hadis yang kita baca pada malam ini dan penjelasannya, insya-Allah taala harap kita boleh faham kot, jelas insya-Allah. Itulah dia. Ada soalan apa? Jelas kan? Insya-Allah. Tak ada, kita berhentilah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات نستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.